nak bertanya kepada anda yang menonton, pernah tak anda rasa tak selesa di bahagian perut? Rasa macam nak buang air besar ataupun nak membuang tu susah sangat, sembelit dan sebagainya. Mungkin juga kita mempunyai masalah penghadaman yang hari ini topik berkaitan dengan kondisi kesihatan itu, iaitu sindrom usus bocor. Kenapa ya bila kita bercakap tentang usus ni dia ada saling kaitnya dengan proses penghadaman anda? Semuanya akan kita kupaskan, semuanya akan kita kongsikan bersama dengan anda, tapi kalau anda mungkin ada pengalaman berkaitan dengan situasi ini, boleh kongsikan di ruangan Facebook kami, Hello Doktor TV3. Di situ ada kita titipkan sama ada flyers ataupun sedikit teaser apa yang berkaitan dengan topik hari ini. Anda boleh kongsikan di ruangan komen. Mana tahu kalau mungkin kita boleh rungkaikan bersama, kita bincangkan bersama dengan pakar yang akan kita jemput di studio Hello Doktor TV3 pada hari ini. Okey? Jadi untuk sedikit pengenalan awal, kita nak tanya juga kepada mereka di luar sana apa mereka faham tentang penghadaman dan bagaimana untuk mereka kekalkan proses penghadaman yang baik. Jom sama-sama kita saksikan. Selalunya kita ambil makanan macam buah-buahan. So kalau perut saya tak selesa atau sakit, saya akan ambil makanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan saya akan minum minuman probiotik untuk melegakan perut saya. I do lemonade. Like apa tu, buat air lemonade untuk macam sebab ada gastric pun. So baca air lemonade, lepas tu minum lah. Okay, kalau ada masalah penghadaman, biasanya saya akan makan buah, sayur. Tapi biasanya penghadaman saya okey lah, tiap hari membuang. Ada yang mengambil lemon, ada yang mengambil makanan tambahan ataupun suplemen, ada juga yang nak memastikan setiap hari dia membuang selepas makan. Jadi itu antara perkara yang mungkin juga anda di luar sana cuba amalkan tetapi masih lagi tidak berada dalam kondisi yang baik jika kita bicara tentang penghadaman. Kenapa agaknya? Jadi ayo kita bersama-sama untuk kupas sedikit tentang topik kita pada hari ini, sindrom usus bocor, bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Hayati, pakar bedah am dan juga fellow pembedahan kolorektal daripada Hospital Selayang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Doktor, saya faham Hospital Selayang sangat busy, tapi terima kasih sangat-sangat bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi kepada penonton Hello Doktor sistem ataupun sindrom usus bocor. Ini antara topik yang sebenarnya jarang kita nak bincangkan. Kerana apa? Kerana kita agak tidak memberi penekanan kalau ada masalah, kalau ada indikator yang begitu serius, baru kita bincangkan, baru kita tahu sebenarnya ini adalah berpunca daripada masalah usus. Jadi hari ini kita nak bincangkan ketidakpastian ini, kurang caknanya kita sebagai rakyat Malaysia terhadap perkara ini. Bagaimana doktor nak kongsikan antara masalah yang lazim berlaku bila kita cerita tentang masalah usus ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada TV3 kerana sudi menjemput saya datang ke sini. Okey, sebelum saya kupaskan dengan lebih lanjut, saya rasa baik untuk saya ceritakan sikit apa itu usus. Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cerita, kan? Betul? Okey, usus terbagi kepada dua, iaitu satu usus besar dan usus kecil. Jadi secara amnya, kedua-duanya ini berfungsi untuk proses penghadaman dan penyerapan air dalam badan lah. Kalau kita ikutkan apabila kita mula makan, makanan masuk di dalam mulut, kita mengunyah, bermula dari mulut itu sendiri akan ada rembesan enzim. Jadi makanan akan dipecahkan menjadi kecil, kita terus masuk ke tetelan, masuk dalam saluran esophagus, kemudian masuk ke dalam organ perut. Di dalam perut itu sendiri, otot tebal, dia akan sekali lagi dia akan pecahkan lagi makanan, kemudian dengan bantuan daripada asid dalam perut, maka dia akan dipecahkan lagi. Kemudian akan masuk ke dalam usus kecil. Daripada situlah bermulanya proses penghadaman. Untuk pengetahuan semua, usus kecil memang panjang, dalam 3 ke 5 meter panjangnya. Ia memerlukan luas permukaan yang besar, di mana ia berfungsi untuk penghadaman dan juga penyerapan zat-zat makanan yang penting, iaitu protein, lemak dan juga karbohidrat. Dan dalam pada yang sama, ia juga berfungsi untuk menyerap vitamin dan juga minoriti untuk menyerap air. Kemudian apabila di dalam usus kecil, dia akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ni panjangnya lebih kurang dalam 1.2 ke 1.5 meter dan majoriti fungsi usus besar ini adalah untuk menyerap air. Dan kemudian daripada usus besar dia akan masuk ke pangkal dubur
ataupun kita panggil rektum untuk proses penyah tinjaan ataupun membuang air besar lah. Okey, jadi apabila soalan dipertanyakan kepada saya apakah masalah yang mungkin lazim berlaku ya, saya senang untuk mengatakan bahawa mungkin ada 5 perkara yang boleh berlaku lah. Masalah. Yang pertama mungkin ada masalah dengan dari segi pembentukan usus itu sendiri. Yang kedua masalah penghadaman, masalah penyumbatan usus, pendarahan dan juga masalah usus bocor. Okey, yang pertama tadi yang saya ceritakan bahawa mungkin ada masalah dengan pembentukan usus. Okey, kebanyakan masalah ini berlaku disebabkan waktu lahir bayi di dalam uterus, dalam rahim, ia gagal terbentuk secara semula jadi. Antara contoh yang mungkin saya boleh beritahu mungkin masalah penyakit Hirschsprung, iaitu di mana kegagalan usus untuk membentuk ataupun mempunyai saraf di dalam usus itu sendiri. Jadi apabila genetik, yes. Seperti mana yang kita tahu, kalau untuk usus untuk bergerak, untuk membawa makanan ke depan, ia memerlukan saraf di dalam otot itu sendiri. Untuk menekan dia lah, untuk memberi rangsangan lah. Betul. Jadi apabila tidak ada saraf, otot di situ tidak dapat bergerak. Jadi kanak-kanak yang mempunyai penyakit Hirschsprung ini kan, dia tidak dapat membuang air besar secara normal. Jadi macam mana kita tahu pesakit atau kanak-kanak ini atau bayi ini mempunyai masalah Hirschsprung, dia seawal umur lahir pada hari pertama dia tidak dapat buang air besar. Jadi maknanya bukan saja orang dewasa, doktor, kanak-kanak juga seperti mana yang doktor kongsikan tadi ada kondisi yang berkaitan dengan usus. Betul. Mungkin kita boleh ringkaskan juga antara 4 yang terakhir itu. Okey, yang kedua mungkin ada masalah keradangan. Ini biasa berlaku kalau sekiranya ada masalah jangkitan kuman pada usus. Ada masalah contoh macam masalah typhoid, masalah berpunca pemakanan, jangkitan kuman. Ataupun kuman contoh macam penyakit batuk kering, penyakit typhoid yang saya nyatakan tadi, ataupun masalah E. coli. Boleh memberi kesan juga pada usus, ya? Betul. Lain-lain isu yang boleh menyebabkan masalah keradangan, contohnya kalau ada kesan radiasi daripada apa-apa penyakit. Contohnya kalau ada masalah penyakit kanser, kena radiasi, dia akan menyebabkan keradangan. Pengambilan ubat seperti ubat tahan sakit dan sebagainya dalam jangka masa yang lama? Boleh. Tapi kebanyakannya kalau ada mana-mana pesakit yang makan ubat tahan sakit, kebanyakannya dia akan mengganggu organ perut. Di mana saya nyatakan tadi kan, bila makan dia akan masuk ke dalam perut. Jadi bila makan ubat yang begini, dia ada risiko dinding perut akan terhakis dan akan bocor di bahagian perut. Okey, bercakap tentang bocor, inilah topik kita, sindrom usus bocor. Kita nak fokuskan kepada usus bocor. Bagaimana kondisi yang perlu kita fahami? Dan apakah antara yang perlu dikhawatirilah apabila berlakunya kondisi usus bocor ini? Okey, soalan yang bagus. Apakah itu usus bocor? Seperti yang saya nyatakan, usus berfungsi untuk menyerap makanan dan juga menyerap air. Tetapi kalau masalah perut, dia di atas lagi. Maksudnya bila makan terus masuk ke dalam perut. Kebanyakan orang yang mengalami masalah perut bocor, kalau ada masalah pemakanan ubatan sakit, ataupun dia ada risiko merokok, ataupun dia ada masalah jangkitan kuman H. pylori. Ketiga-tiga ini antara faktor yang terbesarlah mengapa berlakunya masalah bocor pada perut. Beza masalah bocor pada perut dan juga masalah bocor pada usus? Lain. Ya, berbeza. Kalau kita katakan tentang usus yang bocor ini berpunca daripada? Dia kalau kita bercakap pasal usus itu sendiri, dia banyak faktor yang boleh menyumbang. Kalau senang untuk saya bagi analogi, usus ini dia macam pipe. Dia boleh ada masalah apabila pipe tu tersumbat. Dia boleh tersumbat. Dia ada masalah daripada luar yang pergi, yang faktor energi, faktor luaran yang pergi ke situ, ataupun daripada dalam itu sendiri. Contohnya kalau yang daripada luar kan, contoh kalau kena tikaman, aksiden, kena apa-apa daripada luar, dia terbocor dari situ. Kalau daripada dinding itu sendiri, kalau ada lemah, radang, dia ada tak kuat,
ada faktor sumbatan daripada jauh, dia akan membengkak, dia boleh bocor. Boleh juga memberikan kesan ya. kebocoran. Yang ketiga mungkin daripada dalam tu sendiri. Contohnya kalau ada risiko makan tertelan tulang ataupun termakan bateri yang boleh menghakis dinding itu sendiri. Ini antara yang kita nak kupas dengan lebih dalam lagi. Tertelan tulang ikan pun katanya boleh menyebabkan usus bocor. Jadi kita akan kupas bersama dengan doktor. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Masa untuk kita tambah ilmu. Ini ada satu kenyataan yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Fakta di mana organ perut mempunyai dinding yang fleksibel. Ia sebenarnya meregang dan menyimpan serta mencerna lebih banyak makanan, sekurang-kurangnya 1.5 liter. Betul ke salah, doktor? Apa yang saya kongsikan? Betul. Itu dia antara perkara yang kita perlu tahu kan. Banyak sebenarnya. Kalau kita tengok air botol tu 1.5 liter, kandungan itu lebih kurang macam itulah kan. Tapi kita lihat kepada bagaimana ianya boleh menyerap dan mencerna dalam perut kita, organ perut yang fleksibel. Okey, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini di mana kita nak tahu sebenarnya kalau cerita tentang keadaan usus bocor, bagaimana usus ini boleh bocor? Itu soalan yang sering kali bermain di fikiran kan. Bila terkena ataupun didiagnos kita mempunyai kondisi usus bocor. Macam mana doktor boleh jadi saya makan macam orang lain makan, saya hidup macam orang lain hidup, lifestyle saya sama. Mungkin doktor ada pencerahannya. Okey, macam mana kita boleh mengesan penyakit begini ya? Yang pertama kali kita kena tahu penyakit ini boleh berlaku kepada sesiapa saja. Okey, berdasarkan fakta 10% kebanyakannya boleh berlaku kepada kanak-kanak dan yang lagi 90% kepada orang dewasa lah dan juga kepada orang senior citizen lah, orang tua. Warga emas. Warga emas, yes. Kebanyakannya kalau kita bercakap pasal cara untuk kita tahu macam mana penyakit ini berlaku, kebanyakan pesakit dia akan datang ke hospital ataupun fasiliti kesihatan kalau dia ada masalah. Apabila kita bercakap pasal masalah usus bocor, kebanyakan orang dia akan datang dengan sakit perut. Rasa sakit di bahagian perut. Rasa sakit di bahagian perut, tidak selesa. Kadang-kadang dia akan muntah-muntah. Bentuk ataupun warna najis main peranan? Itu bergantung kepada apa yang boleh menyebabkan dia bocor. Contohnya kalau dia buang air besar, bila kita tanya dia, sebelum ni buang air besar ada darah ataupun ada lendir. Okey, tiba-tiba datang dengan perut kembung, sakit perut yang tak boleh tahan. Kita takut kalau usus itu bocor disebabkan oleh kebocoran disebabkan oleh kanser usus. Itu boleh berlaku. Kemudian bila mereka ini datang, kita akan menjalankan temuduga. Kita dalam bahasa perubatan kita akan buat clucking. Kita akan tanya soalan, sakit sejak dari bila, ada apa-apa kaitan yang lain ke tidak, masalah kesihatan lain. Kita akan secara general, secara amnya kita akan dapat kenal pasti apa penyebab kepada penyakit ini. Okey, bila kita melihat kepada masalah kembung perut, masalah mungkin sembelit ataupun najis keras dan berdarah, apa indikator penting yang doktor sendiri boleh mendiagnos secara awalnya, diagnosis awal, mengatakan individu ini mengalami masalah kebocoran usus? Apa indikator penting dia? Kita akan lihat secara am pesakit ini sama ada dia mempunyai masalah kesihatan ataupun tidak. Okey, kalau dia memang ada masalah kanser usus sebelum ini ataupun ada masalah sindrom keradangan usus, sejarah sakit itu datang dengan masalah sakit perut dan kembung dan sebagainya, kita akan pastikan ini bukan komplikasi daripada masalah itu sendiri. Jadi kalau kita rasa ini ada kesan ataupun komplikasi daripada penyakit itu sendiri, mungkin kita kita punya rawatan akan ke arah penyakit itu sendiri. Maksudnya rawatan kita akan lebih terperinci. Kita akan buat investigasi, kita akan buat
diagnosis dan rawatan susulan susulan yang lain berdasarkan penyakit tersebut. Rawatan nanti kita pun nak sentuhkan juga. Betul. Sebab penting untuk bagi mereka option ataupun pilihan mereka di luar sana yang telah pun menjalani diagnosis awal jika anda mempunyai masalah usus bocor. Okey, sekarang ni doktor, saya nak main game sikit dengan doktor. Game Boleh. ilmiah lah bersama dengan penonton di luar sana. Kita nak bercakap tentang fakta dan juga mitos. Banyak ni sebenarnya kan kalau kita dengarkan makan ini boleh masalah bocor, makan ini boleh ni kan. Semua itu adalah fakta dan juga fakta ataupun mitos. Jadi sama-sama kita saksikan. Jom sama-sama kita perhalusi sama ada ianya fakta ataupun mitos. Okey, yang pertama doktor, saya nak tanya, makan pisang secara berlebihan boleh menyebabkan sembelit. Betul ke salah? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya. Maknanya boleh je makan pisang. Boleh. Pisang adalah sejenis buah-buahan. Bila kita makan makanan yang berserat tinggi, dia akan membantu pelancaran proses penyatinjaan. Jadi dia akan buang air besar lagi bagus. Mungkin kita perlu khawatir adalah kandungan gula? Kandungan potasium dalam kandungan potasium. Ya, dalam pisang tu sendiri. Tapi ada buah tak yang kita kena ada limitasinya untuk berkaitan dengan usus ini? Saya rasa kalau buah yang tinggi gula, mungkin durian, kita cuba elak-elakkanlah. Kalau pisang untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang, jadi kita cuba elakkan makan banyaklah sebab dia banyak kandungan potasium. Kandungan buah ataupun buah yang mengandungi tinggi potasium untuk sesetengah kondisi lah. Tetapi tidaklah kalau anda makan buah pisang banyak ni akan menyebabkan masalah usus bocor ini. Okey, jom kita saksikan fakta atau mitos yang kedua. Ini dia. Tertelan tulang ikan boleh menyebabkan usus bocor. Saya pernah dengar ni, artikel pun saya pernah baca, tapi mungkin penjelasan daripada doktor kita nak sama-sama kongsikan bersama dengan penonton. Fakta, terutama sekali kalau tulang yang besar, yang tajam, kebanyakannya kalau dia nak menyebabkan ia bocor, dia akan bocor di kawasan esophagus, saluran esophagus. Di awal? Di awal, ya. Bila ditelan, dia akan tersangkut di bahagian sini. Dia tak sampai ke bawah. Dia akan bocor dahulu, terus pesakit dia akan rasa sakit bila telan, tak selesa di bahagian sini. Kemudian dia akan datang awal. Okey, apakah tindakan awal yang boleh dilakukan? Ke macam gumpal-gumpal nasi macam mak buat kan dulu kan? Tertelan tulang ni, mak saya terus ambil nasi, digumpal-gumpal, telan sekali tu. Adakah ianya boleh digunakan? Memang kadang-kadang memang kita pun sendiri begitu kan, minum air, makan gumpal nasi. Untuk saya pernah jumpa kes yang begini, bila dia induce ataupun kita paksa makan di mana ada tulang yang terlekat di situ, ia menyebabkan lagi teruk keadaan. Dia menyebabkan kawasan tu lagi bocor ataupun koyak dengan lagi besar. Maknanya dia memberi kelegaan sahaja tetapi dia tidak menyembuhkan dan merawatlah sebenarnya. Dia tidak menyebabkan, dia kena datang. Di mana kalau dia datang awal, kita dapat teropong, kita cuba bantu untuk keluarkan. Okey, faham. Okey, seterusnya jom kita saksikan fakta ataupun mitos yang seterusnya. Okey, kali ini kita nak kongsikan pula. Ini dia. Gula-gula getah boleh menyebabkan masalah penghadaman. Siapa yang suka makan gula getah tu, betul ke salah? Fakta ataupun mitos? Mitos bagi saya. Cuma gula-gula getah ni dia banyak gula lah. Ya, betul. Dia tak akan menyebabkan penyumbatan ataupun usus terganggu ataupun usus tersumbat. Okey, seterusnya. Jom fakta atau mitos yang seterusnya. Ini dia, minuman isotonik membantu masalah kembung perut atau terlalu kenyang. Bagaimana pula dengan minuman isotonik? Bagi mereka yang bersukan, kadang-kadang kita yang lemah kan, perlukan tenaga pun kita memilih untuk minum minuman isotonik ini. Okey, bagi saya fakta, sebab kalau minum dalam kuantiti yang berlebihan, dalam minuman yang berkarbonat ni kan dia banyak udara. Jadi bila minum banyak dia akan ada risiko perut itu kembung. Jadi tidak selesa di situ. Okey, kena berjaga-jaga juga dan kan. Juga kandungan gula je tu agak tinggi. Ya, sebab dia sebenarnya kita fikirkan untuk bagi tenaga, tetapi bagi setengah orang mungkin tak convert tu tenaga, itu yang risau kan. Betul. Gula dalam badan kita pula yang minum air tinggi. kosong lagi bagus. Okey.
Doktor dah jelaskan, bukan saya, tapi doktor yang jelaskan kepada anda. Okey, jom sama-sama kita saksikan fakta atau mitos yang seterusnya. Adakah emosi berkait dengan masalah penghadaman? Okey, ini cukup menarik sekali. Doktor, mungkin sedikit panjang kalau kita boleh kongsikan emosi berkaitan juga, masalah emosi juga berkaitan dengan masalah penghadaman. Betul. Kalau kita ada berfikir panjang ataupun yalah kalau kita ada masalah. Setengah orang dia kalau lagi masalah lagi banyak dia makan kan. Tapi kebanyakan orang bila dia ada masalah berfikir, ada masalah itu ini, dia ada risiko untuk tidak makan. Jadi bila tidak makan, dalam masa yang sama, bila tidak makan, dia akan ganggu proses penghadaman. Makanan yang masuk tak cukup, makanan yang untuk dihadamkan, untuk diserap nutriennya pun tidak cukup. Jadi memang terganggu. Okey, makan pun tak tentu waktu betul, kan? Betul. Waktu yang sepatutnya perut ni kita masukkan makanan tidak dilakukan dan sebegitu. Itu betul. pun antara yang boleh mengganggu juga masalah penghadaman. Okey, itu dia fakta dan juga mitos yang kita kongsikan untuk segmen kali ini. Tetapi jangan ke mana-mana kerana banyak lagi sebenarnya saya dan juga doktor nak bersama-sama dengan anda untuk berbincang berkaitan dengan sindrom usus bocor hanya di Hello Doktor. Rehat seketika. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana anda masih setia untuk menantikan apa lagi perkongsian kami. Kali ini kita nak fokuskan kepada dua perkara yang sememangnya kita sendiri tahu. Status Malaysia sebagai antara negara di Asia Tenggara ini yang mengalami peningkatan dalam kadar obesiti dan juga peningkatan cabaran kesihatan mental. Jadi apakah kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Paksi otak dan juga usus ataupun gut-brain axis yang sebenarnya saling kait di mana memberi efek ataupun kesan terhadap kondisi kesihatan anda. Jadi untuk lebih menjelaskan dan mendapatkan pencerahan ini, kita bersama-sama dengan seorang individu yang baru-baru ini telah pun menghasilkan satu kajian bersama-sama dengan pihak yang terlibat, Profesor Dr. Nurfilza Muhammad Mokhtar daripada Fakulti Perubatan UKM, penasihat perubatan Vitagen juga. Dan di sini sebenarnya Prof, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan terlebih dahulu bersama dengan kami. Prof, kita nak terus sahaja kepada topik kita iaitu paksi otak usus. Baru pertama kali kalau anda dengarkan, ini dia pencerahannya. Apakah mungkin nak disampaikan? Silakan. Okey. Saya mulakan dengan penerangan tentang paksi otak usus atau dalam bahasa Inggerisnya gut-brain axis. Ya. Ia merupakan satu komunikasi yang secara dua hala. Maksudnya otak dan usus bercakap. So, sel neuron di dalam otak akan berhubung atau berkomunikasi dengan sel neuron di dalam usus atau yang kita kenali sebagai sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik ini juga dikenali sebagai otak kedua. Okey. So, di dalam usus kita terdapat mikrobiota usus yang kebanyakannya terdiri daripada bakteria. So, bakteria, apa yang kita makan, bakteria ini akan bertindak balas dan mengeluarkan bahan kimia ataupun nutrien yang sangat berguna untuk tubuh kita. Ya. Okey, bila kita katakan tentang kajian yang telah pun dilakukan kan, pastinya ada dapatan tertentu yang boleh kita fahami bersama. Apakah kaitan dia bila kita katakan tentang probiotik yang menjadi bahan kajian utama dalam kajian ini? Silakan. Okey. Kajian yang dilakukan oleh Kumpulan Penyelidikan UKM telah melihat kepada pesakit IBS atau Irritable Bowel Syndrome atau Melayunya sindrom usus rengsa. So pesakit ini mengalami fungsi usus yang tidak baik, tetapi secara keseluruhannya masih berfungsi, masih bagus kerana kolonoskopinya akan dilihat secara normal, ya. So dia tidak ada fizikalnya secara normal, okey. So pesakit ini mengalami apa yang dipanggil sebagai subambang kemurungan. So bila kita memberi pengambilan probiotik seperti Vitagen ini sebanyak 2 botol sehari selama 12 minggu, meningkatkan 47% serotonin, iaitu satu utusan kimia ataupun neurotransmitter yang sangat baik, iaitu hormon gembira, dan juga dia menurunkan simptom kemurungan untuk pesakit ni. Jadi ya, itu dapatan yang 47% saya rasa angka yang agak banyak. Betul. Untuk peratusan kenaikan. Bila kita bercakap tentang mood dan juga untuk meningkatkan mood, mengurangkan kadar tekanan ini, gaya hidup tidak dapat lari daripada kaitannya terhadap bagaimana kita melayani kondisi-kondisi kesihatan kita setiap hari. Jadi bagaimana probiotik dalam Vitagen ini katanya dapat membantu untuk memperbaiki mood kita dan mengurangkan tekanan? Baik.
Gaya hidup masyarakat Malaysia zaman sekarang ini adalah lebih moden. Dia lebih sedentary, kurang fizikal, diet yang tidak seimbang dan kita mengalami tekanan sama ada kerja ataupun di persekitaran. So ini sebenarnya mengganggu ketidakseimbangan dalam usus iaitu dipanggil dysbiosis. Jadi perkara yang penting, mengapa kita perlu ambil probiotik seperti Vitagen secara konsisten kerana dia dapat membantu menseimbangkan semula mikrobiota usus. Jadi bila mikrobiota kita bagus, maksudnya usus kita baik, kesihatan mental kita dapat dikekalkan. Ya. Mengapa khususnya kita fokuskan di sini gut-brain axis? Kan, apakah antara yang boleh sedikit kita kongsikan tekanan kepada rakyat Malaysia untuk mengetahui kaitan usus dan juga kesihatan mental? Baik. So masyarakat Malaysia seperti mana yang Anim katakan tadi, kita mengalami kadar prevalence insiden yang tinggi untuk pesakit seperti diabetes dan kemudian darah tinggi dan seterusnya, obesity dan kesihatan mental. So ini adalah perkara yang sebenarnya adalah bermula daripada usus, iaitu ketidakseimbangan usus. So banyak kajian yang dilakukan. Mikrobiota usus sangat penting untuk kita kekalkan kerana ia sebenarnya boleh membantu gut-brain axis, iaitu paksi otak dan usus, dan kemudiannya seterusnya mengekalkan mental atau emosi yang baik. Okay. So bukan itu saja, masyarakat Malaysia perlu mengamalkan cara hidup yang sihat, diet yang seimbang, tidur yang cukup, hidrasi yang bagus. Kemudian kita juga perlu tangani stres. Maknanya perlu ada sokongan sosial yang bagus. Dan akhir sekali pengambilan probiotik yang konsisten sangat menolong, membantu untuk kita mengatasi masalah ini. Apa yang mungkin kurang kita sendiri sebagai rakyat Malaysia kurang cakna adalah kita ingatkan dengan makan suplemen tidak perlu ada gaya hidup yang baik. Menarik bila Prof kongsikan lifestyle kita pun kena seimbang dengan pemakanan ataupun penambahan suplemen yang kita ambil. Yang terakhir daripada Prof kepada rakyat Malaysia, silakan. Saya ingin sarankan untuk semua masyarakat Malaysia perlu mengekalkan cara hidup yang sihat. Dan juga kita perlu melihat apa yang kita makan. So you are what you eat. So diet yang seimbang. And then kita perlu mengambil nutrien yang bagus dan pengambilan probiotik yang konsisten perlu diberikan untuk kita kekalkan mikrobiota usus. So usus yang sihat, maka kita pun menjadi lebih sihat. Ya, itu dia. Apapun sekali kita fokuskan kepada kesihatan mental kita semula. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Nurfilza Muhammad Mokhtar dari Fakulti Perubatan UKM, penasihat perubatan Vitagen yang berkongsi dengan kita. Dan kepada anda semua, kalau dengarkan perkongsian kami hari ini, mulakan pengambilan probiotik kita yang dapat kita raih daripada pengambilan minuman Vitagen ini. Dan untuk itu, langkah proaktif juga dapat kita sama-sama lakukan. Mungkin kita bersama ingatkan diri anda, ingatkan diri saya juga kepada mereka yang menyaksikan perkongsian kita bersama dengan Prof tadi. Okey, kita sambung perbincangan kita untuk Hello Doktor kali ini. Ada sedikit yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Laporan khas berkaitan dengan prosedur kolonoskopi masalah usus. Tadi Prof ada kongsikan. Jom sama-sama kita saksikan prosedur ini untuk fahaman kita bersama. Rawatan untuk masalah usus ini dia adalah luas dan berdasarkan apa masalah spesifik usus. Kolonoskopi adalah salah satu pemeriksaan yang penting untuk mengetahui kesihatan usus besar. Kolonoskopi adalah satu tube yang fleksibel dan ada kamera di hujungnya. Kamera dan tube ini kita masukkan ke dalam badan pesakit melalui dubur dan kita akan gerakkan tube itu ke usus, ikut lingkungan usus sampai ke hujung usus. Pemeriksaan kolonoskopi dijalankan dengan memberi pesakit ubat penenang dan ubat tahan sakit. Kadang-kadang pesakit akan tidur sepenuhnya semasa prosedur. Prosedur itu boleh antara 30 minit ke 40 minit ataupun 1 jam. Kalau terdapat ketumbuhan yang kita kena keluarkan, dia akan lebih panjang. Tapi kebiasaannya 30 minit ke 45 minit.
Untuk mendapatkan hasil yang bagus, pesakit yang akan menjalankan prosedur kolonoskopi kena membuat persediaan sekurang-kurangnya sehari sebelum kolonoskopi. Persediaan ini termasuk menukar diet, kurangkan makanan berserat, lebihkan makanan ringan seperti nasi putih dan bubur, elakkan sayur, oats, buah-buahan sebab banyak serat. Paling utama ialah mengamalkan tabiat pemakanan yang baik. Kurangkan makanan yang sangat berproses dan kurangkan makanan segera, fast food. Okey, kita baru sahaja berkongsi dengan anda semua prosedur kolonoskopi ataupun masalah usus yang mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu option bagi mereka yang mengalami apa sekalipun perlu diagnosis daripada doktor anda untuk suggestion ataupun cadangan apakah rawatan yang terbaik sekali bagi mereka yang mengalami masalah sindrom usus bocor ataupun kondisi kesihatan usus anda. Okey, kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Hayati yang mana doktor daripada awal tadi bersama dengan kami. Kali ini kita nak kongsikan lagi dalam berkaitan dengan rawatan dan juga kesannya. Tadi kita ada bincangkan kanak-kanak pun ada masalah sindrom usus bocor ini yang dialami, sama ada ianya bersifat genetik daripada lahir lagi. Jadi bagaimana membesar dengan keadaan sebegitu? Apakah rawatan yang boleh dilakukan kepada kanak-kanak khususnya? Dan mungkin kita boleh sambung juga dengan rawatan untuk orang dewasa. Silakan. Okey, terima kasih. Untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah usus yang tidak normal, keadaan yang tidak normal, kebanyakannya kanak-kanak ini memerlukan rawatan pembedahan. Jadi seperti yang dinyatakan ini masalah kongenital ataupun keadaan yang dapat ataupun yang diperolehi sejak dari lahir. Jadi mereka ini kalau mereka makan contohnya macam masalah usus yang tidak terbentuk ataupun dalam masa perubatannya dipanggil usus atresia. Jadi dia tidak terbentuk seperti normal. Mereka memang tidak dapat makan. Susu tidak dapat terima. Jadi mereka memerlukan pembedahan untuk menyambungkan semula usus tersebut. Ada keadaan yang lain di mana ada masalah usus tidak terpusing, tidak berpusing secara normal ataupun dipanggil masalah malrotasi. Itu pun perlukan pembedahan. Pembedahan juga. Sebab kalau dibiarkan sahaja penyakit begini, ada risiko bila mereka makan, makanan akan tersumbat. Okey. Ya, jadi mereka perlukan pembedahan untuk pembetulkan balik. Dia perlu potong ataupun buang kawasan-kawasan yang tersumbat. Okey, dan untuk memastikan kanak-kanak itu dapat membesar, menyerap nutrisi air dengan cukuplah bagi badannya. Mungkin kalau kanak-kanak tu risiko bantut kita khawatiri juga kan sebab mungkin tak cukup nutrisi dalam badan mereka. Kalau kita katakan tentang rawatan yang tak perlukan pembedahan, apakah mungkin opinion ataupun pencerahan? Okey, untuk pesakit yang datang dengan usus bocor, kebanyakan mereka ni datang dengan keadaan yang akut, yang teruk. Okey, di mana kita tahu fungsi awal usus untuk menyerap makanan dan dia berada di dalam usus itu sendiri. Jadi apabila dia bocor ataupun berlaku keterisan dalam otot ataupun dinding itu sendiri, makanan-makanan yang di dalam usus itu dia akan masuk ke dalam rongga abdomen. Jadi bila keadaan ini berlaku, akan berlakunya tindak balas daripada badan itu sendiri. Dia akan menyebabkan keadaan yang teruk. Dalam keadaan tersebut, badan akan mula bertindak balas, akan ada berlaku. Tindak balas apa contohnya? Contohnya, badan akan mula memastikan keadaan yang makanan yang masuk ke dalam kawasan tersebut disimpan ataupun dikontaminasi. Maksudnya untuk mengelakkan keadaan lagi lebih teruk. Contoh yang lain maksudnya kalau ada jangkitan kuman di situ, sel darah putih akan mula meningkat. Organ-organ yang lain, contohnya macam organ buah pinggang, dia akan mula memberi salur darah ke arah kawasan yang terlibat. Jadi dalam masa yang sama buah pinggang akan mula menurun. Jantung akan
berdegup lebih laju. Mempunyai kesan terhadap organ-organ penting yang lain juga kalau lambat. Ini antara perkara. Adakah possibilities yang tinggi kalau kita mendapatkan rawatan dengan cepat dan secara cemas? Kalau keadaan ini, kalau keadaan yang teruk, dia akan mengganggu organ yang lain. Jadi apa yang saya nyatakan di sini adalah kalau mereka datang dalam keadaan yang lambat ataupun lewat, ada risiko organ-organ yang lain akan terganggu. Buah pinggang akan rosak, jantung akan rosak, hati pun akan terganggu. Betul. Dan rawatan untuk itu adalah rawatan spesifik, perlu diperhalusi organ yang lain juga. Betul. Menjawab soalan yang tadi, untuk pesakit yang mengalami masalah usus bocor, kebanyakan mereka memerlukan rawatan pembedahan. Kecuali mereka yang keadaan bocornya tu dapat dikawal ataupun tidak banyak, ada cara lain untuk kita bantu untuk membuang kandungan yang bocor tersebut. Contohnya kalau macam di hospital saya, di Hospital Selayang, kita ada pakar radiologi di mana kalau ada kawasan yang bocor ataupun nanah, kita boleh scan. Kita boleh cari mana kawasan yang terlibat, kita boleh masukkan alat untuk kasih keluarkan. Jadi tak perlukan pembedahan. Fokuskan kepada kawasan itu sahaja. Betul. Kecuali kalau betul-betul datang dengan keadaan yang teruk, kita rasa memang sudah bocor teruk. Last resortnya adalah perlu pembedahan. Perlu pembedahan, kita terpaksa buka dan cuci. Okey, itu dia. Antara rawatan yang diberi pilihan, macam mana sekalipun kita bukan sahaja memberikan satu cara sahaja, iaitu pembedahan, tetapi ada mungkin cara lain. Apa sekalipun perlu perhalusi keadaan anda betul-betul bersama dengan doktor, baru tahu apakah rawatan yang terbaik untuk dilakukan. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bincangkan untuk segmen yang terakhir bersama dengan doktor. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk sindrom usus bocor. Kita harapkan banyak sangat intipati ataupun manfaat yang dapat kita raih bersama. Masih lagi bersama dengan doktor, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Hayati. Kali ini kita nak berkongsi tentang kesedaran. Saya rasa ini sangat penting untuk kita mengakhiri perbincangan kita, memastikan walaupun kita dah kongsikan secara dasar apa punca, gejala, simptom awal, rawatan, tetapi kalau tak ada kesedaran, masih lagi mereka ambil sambil lewa terhadap trigger ataupun simptom awal yang dirasai. Rasa macam okey kot, makan ubat tahan sakit. Okey kot, tahan dulu. Pandangan doktor setelah beberapa tahun dalam bidang ini sendiri, melihat kepada mereka yang berada pada stage yang serius berjumpa dengan doktor. Okey, kita ada kes di mana bila pesakit datang, dia sudah dalam tahap yang lewat. Okey, mereka ini kebanyakannya mereka rasa mereka sihat. Sudah umur 40-50 tahun, rasa badan masih kuat, tapi tak pernah buat saringan penyakit. Okey. Contoh kalau macam mereka ni ada sejarah keluarga, ada kanser usus. Okey, tetap dah tahu keluarga ayah ibu semua ada kanser usus, tapi tak pernah datang untuk cek. Walaupun ada risiko, ada gejala, mungkin buang air besar ada masalah, tapi dia bagi tahu pada diri sendiri, mungkin bukan aku. Begitu. Jadi kita tak nak mereka ini bila datang jumpa dengan kita sudah tahap 4. Okey. Banyak kes yang begitu. Ada kes-kes yang lain di mana contohnya mereka datang dengan masalah kekurangan darah, pening-pening, tidak macam tak cukup darah, buang air besar ada darah, tapi mereka beritahu mungkin ini masalah buasir. Jadi bila datang jumpa kita periksa di bawah, kita buat pemeriksaan kolonoskopi. Ternaps memang ada masalah kanser usus. Dan yang lebih teruknya itu sudah pergi ke hati, sudah pergi ke paru-paru. Dan menyebabkan kondisi lebih serius yang lebih teruk, organ lain. Okey, doktor, cerita tentang saringan. Apakah antara saringan yang boleh kita lakukan untuk detect awal selain daripada kita tahu masalah genetik ataupun sejarah keluarga pernah ada? Untuk kita berjaga-jaga, kita mungkin berisiko mempunyai kondisi seperti ini. Saringannya? Okey, di Malaysia ada 2 penyakit yang
penyakit kanser yang paling tinggi. Okey. Yang pertama payudara. Okey. Dan yang kedua usus. Okey. Jadi untuk payudara kita dapat jalankan saringan mamogram untuk kita saring mana-mana pesakit yang kebarangkalian ada masalah kanser payudara. Okey. Usus since dia punya tajuk ini usus bocor kan. Okey. Jadi mana-mana pesakit yang kita rasa kalau ada masalah kanser usus, boleh datang, kita akan buat saringan kolonoskopi. Untuk yang tidak ada gejala ataupun yang tidak ada sejarah keluarga kanser usus, dia boleh datang ke mana-mana fasiliti kesihatan. Kita boleh lakukan pemeriksaan dengan mengambil najis. Kita akan lihat sampel najis, kita akan tengok ada darah ke tidak dalam tu. Kalau positif, kalau ada, kita akan terus buat saringan kolonoskopi. Okey, untuk yang terakhir doktor, boleh kongsikan juga nasihat doktor kepada penonton kita untuk perbincangan kita pada hari ini, sindrom usus bocor. Silakan share ringkasnya. Okey, terima kasih. Kita bercakap dengan lebih lanjut kan berkenaan dengan usus bocor. Jadi kalau mana-mana pesakit yang kita rasa berisiko tinggi, yang boleh ada kebarangkalian menghidapi ataupun mengalami komplikasi daripada penyakit itu sendiri, tiba-tiba datang dengan sakit perut, perut kembung, buang air besar ada masalah, demam dan sebagainya, sila datang ke fasiliti kesihatan dengan secepat yang mungkin. Kita tidak mahu mereka datang ke hospital, organ buah pinggang sudah rosak, jantung sudah rosak, kena masuk ICU, pembedahannya lagi besar. Betul. Jadi kita tidak mahu begitu. Risikonya lebih tinggi. Terima kasih banyak-banyak doktor bersama dengan kami. Ini dia Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Hayati, pakar bedah dan fellow pembedahan kolorektal Hospital Selayang bersama-sama dengan kita seawal 1 jam sebelum ini. Ini dia Hello Doktor untuk sindrom usus bocor. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami. Saya Anim Izzati. Kita jumpa minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Assalamualaikum. Jaga diri.